Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1, kursus HFE 224 akan membentang mengenai tajuk yang telah kami pilih bagi tugasan berkumpulan, iaitu kahwin campur menjalin perpaduan antara kaum, yakni di bawah kategori Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. Berikut merupakan ahli kumpulan kami, iaitu saya, Afika, Alia Balkis, Christopher, Chuan Ji, Cheong Lee, Alisa, Kian Hui dan Adi Putra. Hai, saya Alisa. Saya akan membentangkan pengenalan tajuk iaitu kahwin campur. Kahwin campur bermaksud perkahwinan antara dua pihak yang berlainan agama, bangsa atau warga negara. Terdapat dua kategori kahwin campur iaitu terdiri daripada kahwin campur antara kaum dan kahwin campur antara negara. Kahwin campur merupakan satu amalan yang sudah lama dinormalisasikan masyarakat di seluruh pelosok dunia termasuklah Malaysia yang sangat terkenal dengan rakyatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sejak dahulu lagi akan ada segelintir daripada rakyat di negara kita yang memilih untuk berkahwin dengan pasangan daripada kaum yang berlainan. Seterusnya, perkahwinan campur di Malaysia dikawal oleh sistem perundangan dan terutamanya apabila perkahwinan itu melibatkan pasangan berlainan warga negara. Bukan itu sahaja, perkahwinan campur juga boleh dikatakan sebagai permulaan budaya baru untuk sesebuah keluarga. Hal ini kerana perkahwinan antara dua kaum bukan sahaja dapat melahirkan sebuah budaya yang baru, malah ia juga merupakan satu proses menyelesaikan diri dan mempelajari antara satu kebudayaan yang secara langsung dapat menjalinkan serta merapatkan hubungan perpaduan antara kaum. Proses ini juga boleh dikatakan sebagai satu proses untuk menyatukan dua pihak yang berbeza agama dan latar belakang. Oleh itu, istilah perkahwinan campur merupakan istilah yang tidak asing dan janggal lagi bagi rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai etnik. Malah kahwin campur juga turut meningkatkan lagi keharmonian antara kaum dalam kalangan rakyat Malaysia. Sekian. Nama saya Chuan Ji dan saya akan meneruskan pembentangan mengenai permasalahan kajian. Permasalahan kajian yang pertama ialah kesukaran untuk menerima perbezaan dalam gaya hidup dan budaya. Rakyat yang berbilang kaum mempunyai gaya hidup dan budaya yang berlainan. Oleh itu, mereka telah membiasakan diri dengan gaya hidup yang sedia ada dan juga berasa proses penyesuaian diri dengan gaya hidup dan budaya baharu akan menyusahkan kehidupan mereka. Permasalahan kajian yang kedua ialah aspek bahasa. Rakyat mempunyai kebimbangan akan berlakunya masalah berkomunikasi dalam perkahwinan campur kaum kerana komunikasi memainkan peranan yang amat penting dalam membina sesebuah perkahwinan yang kukuh. Halangan bahasa mungkin akan berlaku jika berhidup dengan pasangan yang berasal dari keluarga yang berpatuh bahasa ibunda yang berlainan. Nama saya Chen Hui dan saya akan meneruskan dengan permasalahan kajian yang ketiga iaitu isu tentang pemikiran tradisional yang diamalkan oleh sesetengah masyarakat. Sebahagian masyarakat yang berfikiran tertutup menganggap bahawa perkahwinan campur merupakan sesuatu yang tidak baik atau perkara yang melanggar budaya. Misalnya, segelintir orang tua yang berpandangan pasif terhadap golongan kaum tertentu. Pengaruh stereotip sebegini menimbulkan masalah penerimaan oleh keluarga dan masyarakat atas kerisauan pergolakan rumah tangga pasangan kahwin campur. Ia juga menyebabkan golongan muda yang lahir daripada keluarga kahwin campur berhadapan dengan masalah-masalah dalam kehidupan seharian seperti krisis identiti dan penerimaan diri. Yang keempat adalah isu ketidakselarasan antara pandangan pihak berautoriti dengan realiti kehidupan seharian. Dari perspektif berautoriti, pasangan berkahwin campur dan anak-anak mereka dijangka untuk mengidentifikasikan diri dengan salah satu etnik sahaja. Konflik-konflik susulan seperti perceraian akan berlaku jika perkahwinan campur tersebut mengalami masalah. Sekian itu sahaja untuk permasalahan kajian. Assalamualaikum dan salam sejahtera Doktor. Nama saya Adi Putra Mantirila bin Muhammad Nur dan sekarang saya akan membentangkan tentang objektif dan juga skop kajian. Terdapat 4 objektif utama untuk kajian ini. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti faktor-faktor yang menggalakkan kahwin campur. Objektif yang kedua ialah menganalisis implikasi yang diperoleh daripada kahwin campur. Objektif yang ketiga ialah menyelidik bagaimana masyarakat menjalinkan perpaduan melalui kahwin campur. Dan objektif yang keempat ialah mengkaji pandangan masyarakat terhadap kahwin campur. Seterusnya dalam aktiviti dan proses kajian. Kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data-data adalah kaedah analisis data melalui kaedah soal selidik dan kaedah kepustakaan. Melalui kaedah pertama iaitu kaedah analisis data, kami menyediakan soalan dalam bentuk Google Form yang diedarkan kepada 100 orang responden daripada pelbagai negeri dan kaum di seluruh Malaysia. Soalan-soalan di dalam Google Form tersebut adalah dalam bentuk kaedah skala Likert iaitu mata skala 5. Mata skala 5 untuk sangat setuju dan mata skala 1 untuk sangat tidak setuju.
Selain itu, kami menggunakan kaedah kepustakaan. Kami mengumpul buku-buku dan jurnal yang berkaitan bagi melengkapkan kajian. Di samping itu, kami juga melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang berkenaan dengan tajuk kajian iaitu perkahwinan campur kaum mengeratkan perpaduan. Bagi dapatan kajian yang diperoleh, kami dapati bahawa majoriti daripada responden mempunyai pengetahuan mengenai kahwin campur serta mempunyai keluarga atau kenalan yang berkahwin campur. Kami telah melakukan analisis terhadap 5 bahagian, iaitu bersama 100 orang responden. Yang pertama ialah bahagian A, iaitu bahagian demografi responden. Bagi jantina responden, kita dapat melihat bahawa 67% daripada responden adalah perempuan, manakala 33% daripadanya adalah lelaki. Di sini, kita dapat melihat bahawa responden perempuan lebih ramai daripada lelaki. Bagi umur responden pula, kita dapat melihat bahawa majoriti berada dalam lingkungan umur 18 ke 23 tahun, iaitu 70% responden. 13% responden berada dalam lingkungan 31 ke 35 tahun. 11% responden pula berada dalam lingkungan 36 tahun dan ke atas, serta 6% responden berada dalam lingkungan 24 ke 30 tahun. Hal ini adalah kerana lebih ramai responden yang terdiri daripada para pelajar. Bagi kaum responden pula, majoriti merupakan kaum Melayu, iaitu sejumlah 48% responden. 29% responden merupakan kaum Cina, 18% responden merupakan kaum Siam. 3% responden merupakan kaum India, 1% responden merupakan kaum Bidayuh dan 1% merupakan kaum Bajau. Di sini, kita dapat memperoleh pendapat daripada variasi kaum mengikut pengalaman mereka sendiri. Bagi agama responden, majoriti responden adalah beragama Islam iaitu sebanyak 51%. 39% responden pula beragama Buddha, 4% beragama Kristian, 3% beragama Hindu, manakala 3% responden tidak mempunyai agama. Di sini juga kita dapat memperoleh pendapat daripada variasi agama mengikut pengalaman mereka. Selamat sejahtera, nama saya ialah Chong Le dan saya akan bentang topik seterusnya, iaitu faktor-faktor menggalakkan perkahwinan campur antara kaum. Raja atas menunjukkan hasil kajian responden berdasarkan faktor cinta dan perasaan. Ia menunjukkan bahawa kebanyakan responden sangat setuju bahawa cinta dan perasaan ini datang secara semula jadi, yang tidak dapat dielakkan dan menjadi halangan kepada perkahwinan campur antara kaum. Raja di bawah pula menunjukkan bahawa kebanyakan responden iaitu seramai 39 orang responden telah memilih setuju dengan faktor ini dan hanya 4 orang responden menyatakan sangat tidak setuju daripada 100 orang responden. Raja seterusnya memaparkan hasil kajian responden berdasarkan faktor restu dan penerimaan daripada keluarga. Seramai 61 orang responden memilih sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden berpendapat bahawa restu dan penerimaan daripada keluarga merupakan salah satu faktor utama untuk sebuah perkahwinan campur antara kaum yang berjaya. Raja bawah pula menunjukkan hasil kajian bagi faktor sikap keterbukaan dan kebebasan yang diberi. Tiada responden menyatakan sangat tidak setuju, dan hanya 4 orang responden menyatakan tidak setuju daripada 100 orang responden. Raja berikutnya pula menunjukkan hasil kajian bagi faktor pergaulan lingkaran sosial yang luas. Dapatan menunjukkan bahawa kebanyakan responden sangat setuju pergaulan lingkaran sosial yang luas dapat meluaskan kenalan seseorang individu, terutamanya dapat membuat kenalan dengan sesama individu yang berlainan kaum atau bangsa. Raja akhir sekali menunjukkan hasil kajian bagi faktor persekitaran harmoni yang terdiri daripada pelbagai kaum. Tiada responden menyatakan sangat tidak setuju dan seramai 48 orang responden telah menyatakan sangat setuju bahawa faktor ini dapat menggalakkan perkahwinan campur antara kaum. Hai, nama saya Alisa. Saya ingin membentangkan pandangan responden mengenai implikasi-implikasi perkahwinan campur antara kaum. Terdapat 6 implikasi yang kumpulan kami kemukakan dari dalam kajian ini. Berdasarkan grafik atas, sebanyak 32 orang responden menjawab setuju iaitu ditunjukkan oleh bar yang berwarna hijau dan 17 orang responden sangat bersetuju bahawa konflik rumah tangga yang mencetuskan isu perkahwinan antara kaum merupakan satu implikasi kahwin campur. Terdapat 6 orang responden bersamaan dengan 6% yang sangat tidak bersetuju dengan implikasi perkahwinan campur ini. Seterusnya, implikasi kahwin campur boleh mencetuskan konflik dalam mengadaptasi perbezaan budaya dan restu keluarga. Sebanyak 20 orang responden iaitu mewakili bar yang berwarna kelabu menyatakan mereka tidak pasti dengan implikasi ini, manakala terdapat 34 orang responden yang bersetuju bahawa kahwin campur dapat mencetuskan konflik dalam proses mengadaptasikan
perbezaan budaya. Beralih kepada implikasi seterusnya, iaitu implikasi menghadapi masalah komunikasi dan bahasa. Terdapat responden yang paling tinggi, iaitu 29 responden, menyatakan mereka tidak pasti akan implikasi ini dalam perkahwinan campur antara kaum, manakala sebanyak 26 responden sangat bersetuju bahawa perkahwinan campur akan menghadapi masalah berkomunikasi dan bahasa. Implikasi seterusnya ialah meluaskan kenalan keluarga dan pandangan hidup. Sebanyak 60 orang responden daripada 100 orang responden sangat bersetuju bahawa meluaskan kenalan keluarga dan pandangan hidup merupakan satu implikasi perkahwinan campur seperti yang ditunjukkan di bar yang berwarna biru di atas. Manakala 32 orang responden juga bersetuju dengan implikasi ini. Implikasi yang kelima ialah perkahwinan campur melahirkan generasi yang tidak bersikap perkauman dan bersikap terbuka. Terdapat 7 orang responden yang sangat tidak bersetuju dan sebanyak 54 orang responden menyatakan mereka sangat bersetuju dengan implikasi ini. Implikasi yang terakhir ialah perkahwinan campur dapat menjadikan seseorang itu berfikiran terbuka dan berpengetahuan luas soal budaya, agama, adat dan makanan kaum lain. Berdasarkan graf di atas, kita dapat lihat sebanyak 65 orang responden bersamaan dengan 65% sangat bersetuju dan terdapat hanya satu responden yang tidak setuju bahawa perkahwinan campur dapat menjadikan seseorang itu berfikiran terbuka dan berpengetahuan luas tentang budaya, adat, agama dan makanan kaum lain. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Christopher Tan Wee Jie dengan matriks number 152027. Saya akan membentangkan dapatan kajian bahagian D, iaitu cara bagaimana masyarakat menjalinkan persatuan melalui perkahwinan campur. Daripada dapatan kajian, kami dapat nampak kebanyakan responden sangat setuju dengan semua pernyataan dalam bahagian D. Sebanyak 56% responden sangat setuju dengan pernyataan pertama dan pernyataan kedua. 64% dan 61% responden sangat setuju dengan pernyataan 3 dan pernyataan keempat. Manakala 60% dan 64% responden sangat setuju dengan pernyataan 5 dan 6. Sebanyak 7 orang kurang setuju dan 4 orang tidak setuju dengan pernyataan pertama. Daripada 100 responden, terdapat juga 2 orang tidak setuju dan 10 orang kurang setuju dengan pernyataan kedua. Selain itu, terdapat juga 4 orang kurang setuju dan 1 orang tidak setuju dengan pernyataan ketiga. Manakala, terdapat 6 orang kurang setuju dan 1 orang sangat tidak setuju dengan pernyataan keempat. Di samping itu, terdapat juga 5 orang kurang setuju dan 1 orang sangat tidak setuju dengan pernyataan kelima. Oleh itu, kami boleh membuat kesimpulan bahawa persatuan dapat dipupuk dengan perkahwinan campur dengan cara-cara yang ternyata di atas. Bahagian E merumuskan tentang pandangan daripada para responden terhadap perkahwinan campur bangsa di Malaysia. Sebanyak 32 orang responden berpendapat bahawa perkahwinan campur bangsa dapat mengeratkan hubungan silaturahim serta mengukuhkan lagi perpaduan sesama masyarakat. Seterusnya, seramai 23 orang responden berpendapat bahawa perkahwinan campur bangsa haruslah digalakkan dan amat sesuai untuk dipraktikkan di Malaysia kerana ia merupakan satu perkara yang bagus. Di samping itu, seramai 16 orang responden berpendapat bahawa perkahwinan campur bangsa haruslah semakin bertambah kerana ia dapat meningkatkan kemahiran masyarakat untuk berkomunikasi dalam pelbagai bahasa dan juga mempelajari adat resam kaum lain. Selain itu, seramai 16 orang responden juga berpendapat bahawa perkahwinan campur bangsa adalah satu perkara yang normal dan menerima perkahwinan campur bangsa dengan hati yang terbuka. Seterusnya, seramai 7 orang responden menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai sebarang pandangan terhadap perkahwinan campur. Di samping itu, seramai 4 orang responden berpendapat bahawa perkahwinan campur masih lagi tidak dapat diterima oleh masyarakat disebabkan oleh stigma negatif, terutamanya daripada ibu bapa maupun kekangan daripada segi agama. Dan akhir sekali, seramai 2 orang responden berpendapat bahawa perkahwinan campur bangsa merupakan hak individu masing-masing. Baiklah, rumusan bagi kajian yang telah dilakukan ini ialah perkahwinan campur antara kaum merupakan suatu amalan yang dapat menjalinkan perpaduan dan juga mengeratkan hubungan antara kaum. Kini, perkahwinan campur antara kaum telah menjadi satu amalan yang biasa dan semakin dipupuk dalam kalangan masyarakat. Masyarakat juga perlu menghapuskan prasangka dan mempunyai minda yang terbuka dalam penerimaan kahwin campur antara kaum. Keunikan dan juga manfaat perkahwinan campur ini hendaklah dihebahkan kepada setiap golongan masyarakat. Dengan ini, stereotip negatif masyarakat terhadap pasangan kahwin campur dapat dihapuskan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.